Okey, sambung lagi. Ciri demokrasi berparlimen yang pertama iaitu perlembagaan, tapi kali ini kita akan bincang tentang kepentingan perlembagaan dan juga pindaan perlembagaan. Okey, soalan 1. Jelaskan kepentingan perlembagaan. Okey. Soalan 1, perlembagaan penting sebab dia menjamin taat setia rakyat. Okey. Dalam Perkara 24 dalam Perlembagaan Malaysia ada menyatakan seseorang yang mempunyai kerakyatan negara lain akan dilucutkan kerakyatannya. Okey. Dan Perkara 25, seseorang yang didapati tidak taat setia akan juga dilucutkan kerakyatannya. Okey, so dengan itu perlembagaan ini dapat menjamin taat setia rakyat. Okey, so tujuannya adalah supaya rakyat memberi sepenuhnya taat setia kepada negara. Okey, so dengan itu dapat mengekalkan identiti negara dan bangsa Malaysia. Okey, boleh? Okey, kepentingan yang kedua, perlembagaan juga menjamin hak asasi dan kebebasan rakyat. Contohnya, kebebasan untuk berpersatuan, beragama dan memiliki harta. Okey, kepentingan nombor 3, kita tengok Perkara 153 ya. Perlembagaan Malaysia ada memperuntukkan peranan agung dalam menjaga hak istimewa dan kedudukan orang Melayu dan Bumi Putera di Sarawak dan Sabah. Okey, so apakah hak istimewa? Okey, orang Melayu dan Bumi Putera di Sabah dan Sarawak. Okey, so untuk ini murid-murid boleh tengok soalan B ya. Okey, ini dia. Hak istimewa dan kedudukan orang Melayu menurut Perkara 153 dalam Perlembagaan Malaysia merujuk kepada beasiswa, kemudahan beasiswa, kemudahan pendidikan, perkhidmatan awam dan pemberian lesen perniagaan. Okey, so ini kalau ikut Perkara 153 merujuk kepada hak istimewa dan kedudukan orang Melayu. Okey, so tambah isi ini. Okey, walau macam mana pun perlembagaan juga akan memastikan Perkara 153 ini dilaksanakan dengan berhati-hati supaya pelaksanaannya tidak mengabaikan kaum-kaum lain juga. Okey, boleh ya? Kalau boleh, kita tengok kepentingan yang seterusnya, nombor 4. Okey, Perlembagaan Malaysia juga menjamin hak istimewa dan kedudukan orang Melayu dan Bumi Putera di Sabah dan Sarawak tidak dipersoalkan. Okey, tak boleh dipersoalkan. Okey, nombor 4. Nombor 5, perlembagaan juga menjamin adanya kerjasama, adanya kesepakatan, adanya kepentingan bersama, okey, tambah satu lagi, dan keadilan antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Okey, itu nombor 5. Kepentingan nombor 6, perlembagaan juga menjadi rujukan utama dalam pengubalan Undang-Undang Persekutuan dan Undang-Undang Negeri. Okay, so dengan itu, sistem pentadbiran negara kita dapat diselaraskan tanpa adanya perbalahan. Okay, so ini 6 kepentingan perlembagaan Malaysia yang lebih spesifik. Okay, so yang 4 ini adalah lebih umum punya. Okay, so semua ada 10. Okay, kita tengok ini. Perlembagaan menentukan rangka dan bentuk pentadbiran. Okay, so dia akan menjadi panduan pemerintahan. Okay, supaya pemerintah ataupun kerajaan ini akan menepati kehendak perlembagaan dan juga aspirasi rakyat. Okay, dan seterusnya yang menjamin ketelusan iaitu transparansi, okay, kejujuran, keadilan, kelicinan dan kecekapan pentadbiran. Okay, kalau boleh menjaminkan 5K ini, maksudnya dia dapat menjamin kestabilan sesebuah negara. Okay, so semua ada 10 lah. 6 yang lebih spesifik dan 4 yang umum punya. Okay, dapat? Okay, kalau dapat, bolehkah perlembagaan dipindah? Okay. Okay, untuk ini, kita masuk tajuk ini. Pindaan perlembagaan. Perlembagaan negara kita telah dipindah beberapa kali sejak 1957. Okey. Mengapa perlembagaan dipindah? Okey, apakah tujuan pindaan perlembagaan Malaysia sejak tahun 1957? Okey, so jawapannya 1.
Perlembagaan dipindah supaya perlembagaan itu sentiasa relevan. Okay, sentiasa relevan dan sesuai dengan keperluan semasa. Okay. Nombor 2, dipindah untuk menjadikan perlembagaan itu undang-undang yang munasabah. Okay. Dan kandungannya dipatuhi oleh rakyat dengan rela hati. Okay. Kalau munasabah, baru boleh dipatuhi oleh rakyat dengan rela hati. Satu lagi, dipindah untuk melarang perkara yang sensitif dipersoalkan. Okay. So, apakah perkara sensitif ini? Okay, kita tengok ini. Senarai perkara sensitif yang tak boleh dipersoalkan dalam Perlembagaan Malaysia adalah berkaitan dengan pemerintahan beraja, agama Islam, kedudukan bahasa Melayu dan hak istimewa orang Melayu. Ini perkara sensitif. Okay. Tak boleh dipersoalkan. Okay. Okay, so ini adalah 3 tujuan pindaan yang spesifik. Dan ini lebih umum sikit. Iaitu, perlembagaan dipindah untuk melindungi rakyat, untuk menjaga keselamatan negara. Ubah sikit, menjaga keselamatan negara dan untuk melicingkan urusan pentadbiran negara. Okay, boleh ya? So, mengapa perlembagaan dipindah ada 6? 3 yang spesifik, 3 yang lebih umum. Okay, perkara sensitif yang tak boleh dipersoalkan, 4. Okay, sekarang kita cuba tengok. Apakah contoh pindaan Perlembagaan Malaysia? Okay, apakah contoh pindaan? Okay, so kita ada Atta Hasutan 1970 dan satu lagi pindaan yang besar berkaitan dengan pemansuhan imuniti ataupun kekebalan agung dan raja daripada kesalahan jenayah. Okey, maksudnya kalau agung ataupun raja melakukan kesalahan jenayah pun boleh didakwa sebab sudah mansuh dia punya imuniti ataupun kekebalan ini pindaan. Okey. So kita cuba further detail contoh pindaan ni. Atta Hasutan 1970. Apa itu Atta Hasutan 1970? Okey, Atta ini mengehakkan individu, okey, mengehakkan seseorang individu itu daripada bercakap sewenang-wenangnya. Okey, sehingga menyentuh perkara sensitif yang boleh menimbulkan perbalahan antara kaum. Okey, dan ia bertujuan untuk memelihara keselamatan, ketenteraman dan keharmonian masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Okey, so pindaan ini dibuat lantaran daripada tahun sebelum 1970 iaitu 1969 berlaku perkara 13 Mei iaitu rusuhan kaum. Okey, barulah ada pindaan ini iaitu Atta Hasutan 1970. Okey, untuk mengehakkan seseorang individu daripada bercakap sewenang-wenangnya lah sehingga boleh menyentuh perkara sensitif yang boleh menimbulkan perbalahan antara kaum. Okey, boleh ya? Okey, kalau boleh. Kita tengok satu lagi. Isi tambahan yang tak ada dalam nota EGSA kamu. So, itu menjadi tugasan satu murid-murid dalam buku panjang. Okey, so soalan 1. Terdapat beberapa langkah ataupun kaedah pindaan perlembagaan oleh Parlimen. Jelaskan. Okey, so jawapan ada di buku teks ini dia. Okey, so murid-murid salin ini sebagai isi tambahan dalam buku panjang lah selepas murid-murid telah buat kerangka konsep bab 7. Okey, boleh ya? Okey, so kita cuba tengok ni. Langkah pindaan perlembagaan ataupun kaedah pindaan ada 4 kaedah dan perkara pindaan yang berkaitan. Okey, so kita cuba tengok langkah ataupun kaedah. Kaedah pertama, perlunya persetujuan majoriti lebih suara 2/3 Dewan Parlimen dan dengan adanya persetujuan Majlis Raja-Rajaan. Ini kaedah pertama. Okey, perkara pindaan yang berkaitan ini dia. Okey, so apabila murid-murid buat ini, murid-murid boleh tengoklah apakah perkara pindaan yang memerlukan kaedah pertama ini. Okey, boleh ya? Okey. Kaedah kedua, persetujuan majoriti masih lagi sama. Lebih suara 2/3 Dewan Parlimen, lebih suara 2/3 masih lagi sama. Dan kali ini kelulusan yang di-Pertuan Negeri Sarawak dan Sabah.
Okey, perkara yang berkaitan ini. Okey, kaedah pertama tadi is persetujuan Majlis Raja-Raja. Ya, ini is kelulusan. So, ada beja sikit di sini. So, perkara yang pindaan yang berkaitan ini dia. Okey, boleh? So, kaedah ketiga, persetujuan tak ada majoriti. Lebih suara 2/3 Dewan Parlimen je. Okey, ini dia. Kaedah keempat, lebih simple sikit, persetujuan lebih suara Dewan Parlimen. Inilah perkara pindaan yang berkaitan. Okey, boleh. So, tambah isi-isi ini dalam buku panjang murid. Okey, at least murid-murid boleh tahu 4 langkah ataupun kaedah pindaan. Okey, boleh. Okey, kalau boleh itu saja hari ini. Murid-murid telah belajar. 1, kepentingan perlembagaan. Okay. Second, berkaitan dengan pindaan perlembagaan, mengapa tujuannya pindaan. Okay. Dan juga contoh pindaan dan juga langkah pindaan. Okay, yang menjadi tugasan pertama murid-murid. Okay, dapat? Okay, so setakat ini kita jumpa lagi untuk ciri demokrasi yang seterusnya pada sesi yang seterusnya.